Salam sejahtera dan Assalamualaikum semua pelajar. So kita masuk bab yang ke-6 iaitu berkenaan tentang struktur anatomi daun tumbuhan kumpulan C4, C3 dan CAM. Kita akan lihat beberapa terminologi yang you all kena faham. Contohnya macam fotosintesis, di mana berlakunya pembinaan ikatan karbon dengan kehadiran air untuk menghasilkan makanan semasa adanya cahaya matahari. Okay? Dan juga respirasi. Respirasi ini adalah proses yang bertentangan dengan fotosintesis, di mana tenaga simpanan dalam gula dilepaskan dengan kehadiran oksigen. Kemudian air akan terikat dengan tenaga matahari. Dia adalah proses yang bertentangan dengan proses fotosintesis. Terdapat juga beberapa istilah lain iaitu keefisienan penggunaan air, di mana kumpulan tumbuhan C3, C4 dan CAM mempunyai kadar keefisienan penggunaan air yang berbeza. Dan kemudiannya adalah istilah transpirasi, di mana kadar pembukaan stomata itu menentukan berapa jumlah air yang masuk atau keluar daripada tumbuhan. So kalau transpirasi ini berlebihan, ia boleh mengakibatkan kadar kehilangan air yang tinggi pada tumbuhan. Manakala fotorespirasi ini terutamanya berlaku pada tumbuhan C3 dengan kehadiran rubiscon. Inilah antara istilah-istilah yang you all kena faham dalam membincangkan mengenai CAM, C3 dan juga C4. Ini adalah tiga kumpulan tumbuhan yang kita akan bincangkan daripada kuliah kali ini, di mana ia berdasarkan kepada perbezaan fotosintesis yang dilakukan oleh ketiga-tiga kumpulan tersebut. Di mana kumpulan tumbuhan pertama melakukan fotosintesis C3, kumpulan 2 melakukan fotosintesis C4, manakala kumpulan 3 melakukan fotosintesis CAM. So kalau untuk C3 ni kita akan temui pada 80% daripada tumbuhan-tumbuhan yang kita temui di dunia. Manakala untuk C4 dan CAM adalah ciri adaptasi kepada keadaan arid ataupun keadaan yang kekurangan air. Di mana dia dapat setiap tumbuhan itu mempunyai kebolehan untuk menjimatkan tenaga. CAM dan C4 kumpulan tumbuhan ini adalah sangat efisien bila berada dalam keadaan suhu yang sangat tinggi, iaitu yang mempunyai tapak jalan biokimia dan ciri anatomi yang sangat khusus untuk menurunkan respirasi. Bagi kumpulan tumbuhan C3 itu bermaksud ia mengikat 3 karbon. Okey, daripada dengan kehadiran CO2, karbon dioksida. So stomata akan terbuka semasa siang hari dan enzim yang terlibat adalah enzim rubiscon yang tugasnya adalah untuk proses sintesis untuk mengikat CO2. Jadi ciri penyesuaian pada C3 ini ialah dia lebih efisien daripada tumbuhan C4 dan CAM bila berada dalam keadaan sejuk dan lembap ataupun dalam keadaan normal. That's why kebanyakan tumbuhan adalah merupakan kumpulan tumbuhan C3. Hanya mempunyai sedikit enzim dan tiada ciri anatomi khusus. Jadi ini bukan ciri anatomi, ini adalah ciri anatomi yang common, yang umum, sama seperti tumbuh-tumbuhan yang lain. So kebanyakan tumbuhan yang kita ada di dunia ini, 80% adalah merupakan kumpulan tumbuhan C3. So kita lihat di sini, sebahagian besar tumbuhan adalah merupakan kumpulan tumbuhan C3, termasuklah daripada kumpulan gymnosperm dan juga angiosperm. Ini ada pula kumpulan tumbuhan C4 yang mengikat 4 karbon. Jadi stomata akan terbuka semasa siang hari dan melibatkan enzim PAP carboxylase yang akan mengikat CO2. Jadi dalam kumpulan C4 ni, enzim ni tugasnya dia membenarkan proses mengikat CO2 dilakukan dengan sangat cepat dengan kehadiran satu lagi enzim yang dipanggil rubisco. Okey, rubisco. Jadi bila keadaan ini berlaku, dia memerlukan satu ciri anatomi yang
sangat spesifik atau unik untuk kumpulan tumbuhan ini. So ciri khusus ini kita panggil sebagai anatomi Krantz. Ia melibatkan beribu-ribu spesies tumbuhan dalam 19 famili tumbuhan yang terdapat di dunia. Dalam kumpulan tumbuhan C4 ini, kita telah ketahui dia dengan kehadiran enzim rubisco dan juga enzim PAP karboksidase, pengikatan karbon dioksida menjadi sangat cepat, dan ia tidak memerlukan pun stomata itu untuk terbuka terlalu lama, menyebabkan kadar transpirasi juga dapat dikurangkan. Maksudnya kehilangan air juga dapat dikurangkan. So kita kata tumbuhan C4 ni lebih efisien berbanding dengan tumbuhan C3. Okey, pada kumpulan tumbuhan CAM, kita panggil sebagai photosynthesis CAM. CAM stand for crassulaceous acid metabolism, di mana CO2 disimpan dalam bentuk acid sebelum digunakan dalam fotosintesis. Dia tidak terus diikat, dia tukar dulu ke dalam bentuk acid. So, ia dijumpai hanya pada famili Crassulaceae. Crassulaceae ni adalah famili tumbuhan yang terdapat di kawasan yang sangat ekstrim, yang sangat kurang air, yang sangat kering. Okay? Jadi, bila dia bertindak seperti ini, stomata hanya terbuka pada malam hari. Tumbuhan tersebut stomata. Kalau kita dekat C3 dengan C4, stomata terbuka pada siang hari. Tetapi pada kumpulan CAM, stomata terbuka hanya pada malam hari semasa proses evaporasi rendah. Okey. Evaporasi adalah proses yang berlaku penggunaan air yang sangat rendah pada waktu malam. Jadi stomata ni akan tertutup pada siang hari. Jadi CO2 ditukar kepada asid, disimpan pada malam hari. So waktu siang, asid terus dihuraikan dan CO2 dibebaskan kepada rubisco untuk berlakunya proses fotosintesis. So family yang kumpulan pokok yang banyak kita temui ada CM ini adalah kumpulan Cactaceae, cactus, agave, dan setengah-setengah daripada kumpulan orchid dan bromeliad. Bromeliad ni kalau dia adalah kumpulan-kumpulan keluarga nenas. So tumbuhan-tumbuhan seperti ini adalah tumbuhan-tumbuhan CM yang sangat efisien cara dia untuk melakukan fotosintesis, tetapi dengan ia dilakukan pada simpanan CO2 pada waktu malam dan ditukarkan kepada makanan ataupun dalam bentuk compound karbon, karbohidrat pada waktu siang hari. Okey, oleh yang demikian, C4 dan CAM yang kita cerita tadi, CAM merupakan ciri penyesuaian yang lebih efisien daripada C3 dengan penggunaan air yang sangat sedikit di bawah keadaan arid, di mana stomata hanya membuka pada waktu malam semasa kadar transpirasi sangat rendah. Tiada cahaya matahari, suhu rendah, tiupun angin yang perlahan, air sangat sedikit. Dan bila keadaan sangat ekstrim, biasanya tumbuhan CM akan menutup stomata siang dan malam. Macam kalau keadaan terlalu kritikal, kronik, tak ada air tu, dia akan tutup langsung siang dan malam, di mana oksigen untuk fotosintesis akan digunakan untuk respirasi. CO2 pula untuk respirasi akan digunakan untuk fotosintesis. Kita nampaklah keefisienan ataupun bagaimana tumbuhan CAM ini mengubah suai, beradaptasi dengan keadaan persekitaran yang sangat arid ataupun sangat ekstrim. So kalau you all tengok kat sini, antara kumpulan CM yang paling popular adalah kumpulan bromeliad ataupun kumpulan nenas. Dia memang boleh hidup dalam keadaan macam mana pun, sama ada keadaan sangat panas, tak ada air, ataupun keadaan sejuk yang kurang air, ataupun keadaan sejuk yang berlebihan air pun dia boleh. Maksudnya keadaan yang ekstrim, keadaan yang tak normal, bukan pada kadar cahaya matahari ataupun pada kadar air yang mencukupi. Dia yang keadaan yang berlebihan, kadang-kadang cahaya matahari terlalu berlebihan ataupun air terlalu berlebihan ataupun air terlalu sedikit, dia boleh berubah suai, beradaptasi dengan keadaan persekitaran. Contoh kalau you tengok yang pokok kaktus tu, nampak kalau dekat kawasan desert ataupun kawasan padang pasir kita boleh jumpa kan, tapi dalam keadaan yang sejuk pun kita boleh jumpa. So kita nampak kat situ di mana dia boleh beradaptasi dengan persekitaran, tapi normally dia lebih beradaptasi dengan kawasan yang panas berbanding dengan kawasan yang sejuk.
Ini adalah contoh-contoh kumpulan-kumpulan tumbuhan CAM. So kalau yang belah kanan tu nampak ada bunga cantik tu seperti nenas, kita panggil kumpulan bromeliad lah. Ini banyak kalau kita cari dekat Bromeliad Garden di Taman Botani Putrajaya. Jadi secara fisiologinya kita akan lihat bagaimana proses membezakan antara kumpulan C3 yang gambar rambutan tu adalah kumpulan C3, yang tengah-tengah kumpulan C4 dan sebelah kanan sekali adalah kumpulan CAM. So kalau kumpulan C3 kita nampak direct je lah, dia ikat karbon dioksida dalam Calvin cycle membentuk glukos, okey, dengan kehadiran Rubisco. Manakala untuk kumpulan C4 akan melibatkan perbentukan dua kita, iaitu pengikatan CO2 pada peringkat pertama, kemudian membentuk organic acid dan dia akan memasuki kita Kelvin seperti dalam C3 membentuk glukos. So ada dua kita terlibat kat sini. Manakala bagi CAM pula akan terbentuknya organic acid dahulu, CO2 terus ditukar kepada organic acid, and then baru berlakunya Kelvin cycle untuk pembentukan glukos ataupun gula untuk sebagai makanan tumbuhan. Jadi secara amnya, perbezaan tiga tapak jalan fotosintesis bagi ketiga-tiga kumpulan ini adalah berdasarkan kepada struktur daunnya, enzim yang terlibat, suhu optima bagi ketiga-tiga kumpulan tumbuhan ini, dan juga ada juga ciri tambahan yang lain. Kalau ketiga tengok C3, dari segi anatominya bekas vaskular tanpa kloroplas, okey, bekas vaskular tak ada kloroplas. Manakala bagi C4, C4, bekas vaskular dan mesofilnya ada kloroplas. Manakala CAM boleh dikenal pasti dengan kehadiran wakul yang sangat besar dalam sel mesofil. Wakulnya adalah satu takung untuk bahan subsel, okey, dia macam lompang besar dalam sel. Enzim yang terlibat pada C3 adalah Rubisco, pada C4 PAP carboxylase dan Rubisco, manakala CM hanya Rubisco. Dan suhu bagi C3 adalah suhu yang normal biasa, C4 suhu yang ekstrim, manakala CAM suhu yang sangat tinggi. Ciri anatomi lain yang kita boleh tengok kepada tiga kumpulan ini adalah untuk C3 ciri tipikal biasalah, okey, yang kita dah tengok sebelum ni pada bahagian 1 dan 2 anatomi tumbuhan, ciri anatomi daun tumbuhan. And then efisien dalam suhu biasa untuk kebanyakan pokok. Mesofil memegang CO2 dan menghasilkan glukos. Manakala untuk C4 dia lebih efisien dalam keadaan kering. Kalau keadaan biasa dia tak efisien, kalau keadaan dia lebih efisien. Kehadiran Pepsi carboxylase untuk mengurangkan berlakunya fotorespirasi. Manakala mesofil memegang CO2, bekas vaskular akan menghasilkan glukosa dengan kehadiran kloroplas pada bekas vaskular juga mesofil span. Manakala untuk CEM dia lebih efisien dalam keadaan arid. Arid ni keadaan sangat ekstrim, kurang air macam tu kan. Dan CO2 diambil pada waktu malam, kemudian stomata tutup waktu siang, CO2 ditukar kepada asid, and then barulah ditukar kepada makanan pada waktu siang. So ketiga-tiga kumpulan tumbuhan ini dia punya tapak jalan fotosintesis ini bersesuaian dengan persekitarannya atau habitat di mana ia diduduki. So berdasarkan tapak jalan fotosintesis ini berlakulah pembahagian tiga kumpulan tumbuhan, iaitu kumpulan C3, C4 dan CAM. Ini adalah perbezaan antara kumpulan tumbuhan C3 dan C4 secara bila kita tengok melalui struktur anatominya. So pada gambar di sebelah kiri adalah tumbuhan C3, manakala sebelah kanan adalah C4 dengan anatomi Kranz, di mana perbezaan utama yang kita lihat adalah kehadiran klorofil ataupun kloroplas berada pada
bekas vaskular dan juga mesofil span. Manakala pada C3 hanya pada mesofil span dan juga chloroplast pada periset. So kalau untuk C3 tu kadang-kadang kita just jumpa pada periset saja. So mesofil span tak ada, pada bekas vaskular memang tak akan ada. Tapi pada C4 kita akan jumpa keseluruhan pokok daun tu bila buat ke teratas dia berwarna hijau sebab kehadiran chloroplast pada periset, kehadiran chloroplast pada mesofil span dan juga pada selaput berkas vaskular. So kita lihat gambar di sini kerata-rantas daun tumbuhan C3 di mana selaput berkas tidak mengandungi chloroplast. So tidak berlakunya fotosintesis di selaput berkas. Ini pula adalah kerata-rantas bagi tumbuhan C4. So kita nampak ada anatomi crans. Contoh yang paling jelas kita jumpa lah pada daun jagung dan juga pokok padi, di mana daun padi, di mana bila kita potong dia punya daun kerata-rantas kita akan nampak kehadiran chloroplast pada lapisan mesofil span dan juga pada berkas vaskular. So, ini contoh juga kerata-rantas daun C4 pada rumput. Dan ini C4 pada jagung, daun jagung. So, perhatikan ya kehadiran chloroplast pada mesofil span dan juga pada selaput berkas. So, bila kita buat illustration, inilah gambaran daun pada C4 di mana keseluruhan mesofil palisade atau mesofil span juga pada selaput berkas mengandungi chloroplast. So di sini saya nak share tentang kehadiran sel buriform pada spesies-spesies tertentu saja. Contohnya pada daun padi iaitu Oryza sativa di mana sel buriform ini bertindak dengan keadaan air. Kalau air kurang dia akan kecut dan daun menggulung. Bila keadaan banyak dia akan mengembang, dengan air akan masuk and then akan mengembalikan kesegahan daun. So maksudnya dia menjaga struktur daun itu supaya struktur daun itu sentiasa segar. Ataupun dia mengelakkan dia kering atau mati dengan jalan bergulung ketika dia kehilangan air. So sangat penting kehadiran sel buriform ni pada spesies tertentu terutamanya padi. Okey, inilah kali ini untuk kita ni kuliah kali ini. So saya harap you all boleh bezakan kumpulan tumbuhan berdasarkan cara dia berfotosintesis iaitu kumpulan C3, C4 dan CAM. Seterusnya untuk mengenal pasti apakah perbezaan dari segi anatomi, tapak jalan fotosintesis dan juga kehadiran sel buriform pada spesies tertentu dalam tumbuhan. Good luck.